Pergantungan kepada kuasa makhluk halus adalah dilarang di dalam Islam kerana ia menjurus kepada syirik. Rancangan ini hanyalah sekadar paparan dan bukan bertujuan menggalakkan penonton mempercayai kuasa makhluk tersebut. Ada kisah seram sengaja direka untuk menakut-nakutkan, tapi ada juga yang bersandarkan insiden benar. Rentetan peristiwa yang berlaku selepasnya membuatkan orang berfikir dua kali sebelum menafikan kebenarannya. Antaranya Nang Nak, kisah tragis isteri mati bersalin tetapi menjelma kembali kerana terlalu sayangkan suaminya, dan Garaj Berhantu yang menyimpan ratusan bangkai kenderaan terbabit dalam kemalangan jalan raya. Setiap kali dugaan pasti ditempuhi. Dalam episod ini, saya mengembara ke sebuah negara yang terkenal dengan resam, tradisi dan keramahan rakyatnya. Inilah kali pertama saya berpeluang mengunjungi Bangkok. Rasanya tidak banyak berbeza dengan bandar besar lain di Asia yang sering dikunjungi pelancong luar negara. Segala-galanya berjalan lancar sehinggalah kami berdepan dengan situasi berikut. Bangkok memang terkenal dengan kesesakan kenderaannya. 2 atau 3 jam terperangkap untuk perjalanan sejauh hanya 5 atau 10 kilometer bukan lagi sesuatu yang pelik. Tapi, ia bukan masalah bagi kami kerana inilah peluangnya untuk merasai dan memahami cara orang Bangkok menjalani kehidupan harian mereka. Rata-rata penduduk Thailand tahu tentang kisah Nang Nak. Ia berlaku di sebuah kampung, Mahabut, terletak beberapa jam dari Bangkok. Walaupun telah sekurun berlalu, kisah tragis wanita yang mati bersalin itu masih menjadi gamit-gamitan penduduk Thailand. Ia menjadi legenda yang berbau realiti. Mereka yang mempunyai pelbagai masalah akan datang ke sini untuk memohon daripada roh Nang Nak agar mengabulkan doa masing-masing. Contohnya, mereka yang mempunyai masalah mendapatkan anak, mereka yang gagal dalam percintaan. Sinilah tempat yang mereka tuju. Tentunya kampung Nang Nak hari ini berbeza dengan yang dulu. Hari ini, dibina sebuah kuil Buddha yang besar di sini. Di sebalik bangunan tersergam inilah, di pinggiran sungai, terletak sebuah bangunan kayu yang menempatkan keramat Nang Nak. Tanpa suaminya di sisi, Menak menghadapi saat getir ketika melahirkan anak. Malangnya, ibu dan anak menemui maut. Bagi mereka yang percaya, kisah Menak ini bukan satu kisah dongeng, tetapi satu kisah yang benar-benar berlaku. Dan walaupun waktunya berlalu telah hampir lebih daripada 100 tahun, mungkin 120 tahun, tetapi ia masih segar. Bukan saja di kalangan penduduk di sini, tapi mereka yang datang dari jauh semata-mata untuk datang dan mendapatkan restu roh Menak yang dijadikan kuil. Rumahnya dulu, sekarang dijadikan kuil. Dan ini adalah dipercayai lokasi jeti asal di mana Menak menanti kehadiran kepulangan suaminya.
yang tak kunjung tiba itu sehinggalah dia mati. Dan di sini satu masa dulu dipenuhi dengan kawasan hutan yang tebal. Dan kalau boleh saya gambarkan, perasaan seram itu boleh kita rasakan di sini. Dan rumah-rumah yang usang di seberang sana mungkin adalah lokasi rumah-rumah asal satu ketika dulu yang pernah menyaksikan kisah cinta yang menyeramkan ini. Kisah Menak begitu menyentuh perasaan sehingga ia difilemkan. Peliknya, si suami yang kembali beberapa bulan kemudian disambut isteri kesayangan dan bayinya di jeti sungai ini. Berbulan mereka hidup bersama seperti biasa, tanpa si suami menyangka dia sebenarnya tinggal dengan jelmaan hantu isterinya. Lama-kelamaan, si suami merasa curiga dengan perangai Menak yang pelik sehingga rahsianya terbongkar. Alam gaib dan nyata tetap berbeza. Rayuan dan rintihan hantu Menak tidak dipedulikan orang kampung yang menyedari si suami telah terpedaya. Kuil Nang Nak tak pernah sunyi daripada pengunjung yang tersentuh dengan kisahnya. Mereka mengharapkan roh Nang Nak melakukan sesuatu yang magikal dalam hubungan cinta terhalang atau menunaikan hajat mendapat cahaya mata. More of people come here because of she want the true love, find the true love, and marry her. And also if the people want to have a kid, they will come here for play for kids, love and husband and a good husband. Kami tanyakan kepada Mark, pemandu kami, sama ada dia akan bersama dengan kami dalam pencarian seterusnya. I enjoy here. You're not coming with us? Oh no, thank you. But why? I enjoy the city here. It's raining. Because of raining, no? Ah, because of raining. Just watch. Ternyata dia tidak seberani yang disangka. Apatah lagi, lokasi yang dituju terpencil dan tersembunyi. Lagipun, untuk mencapai objektif, ia hanya sesuai dikunjungi pada lewat malam. Dia antara lokasi yang paling menyeramkan dan menakutkan di pinggir Kota Bangkok. Tersenarai dalam satu blog di internet sebagai tempat 10 teratas lokasi berhantu. Yang dimaksudkan ialah sebuah garaj yang menempatkan bangkai-bangkai kenderaan yang terbabit dalam nahas maut. Dan kononnya menceritakan bahawa jika kita tengok dengan teliti, kita akan dapat melihat kesan tumpukan-tumpukan darah dan juga cebisan-cebisan daging manusia.
Garaj yang terletak di Soi Sai Hut, pinggir bandar Bangkok menjadi bualan kerana kononnya jelmaan misteri muncul lewat malam dan mengganggu lalu lintas, terutamanya pemandu teksi. Benarkah seperti didakwa? Dua pemuda ini bakal mengetahuinya. Chong Pra dan Ching Tru. Mereka bolehlah diistilahkan dua lubang di cermin hadapan sebelah pemandu dan penumpang menyuap imajinasi kami mengenai apa yang berlaku dan keadaan mangsanya. Sejam meronda, akhirnya kami temui bangkai bas ini yang menyimpan kisah pilu. Bas ini sedang mengangkut kanak-kanak sekolah apabila pemandunya tiba-tiba hilang kawalan. Ia terbalik sekaligus memerangkap 13 kanak-kanak di dalamnya dan terbakar. Tiada seorang pun berjaya diselamatkan. Di dalam bangkai bas inilah seorang daripada mereka akan ditinggalkan. Hey, my friend, I want to put one of you. One. Only one. Only one? No. Buang. Chong Pra menawarkan dirinya.
Chongpra akan ditinggalkan bersendirian selama 20 minit di dalam bangkai bas ini. Dia dibekalkan dengan sebiji lampu suluh dan suasana sekelilingnya dirakamkan sepanjang tempoh itu. กี่นาทีกี่มินิกี่นาที Dia diminta melaung sekiranya mengalami sebarang insiden luar biasa. Oke. Maklumlah, penjaga garaj ini sendiri mendakwa pernah beberapa kali terserempak dengan lembaga misteri di kawasan ini. ก็ this and this and those and but and near which car that car black white car which one this car that car what happened this one what happened the driver lady and go dead. Yeah. Misteri Nusantara ke Bangkok meninjau sebuah lokasi yang tersenarai sebagai 10 paling menyeramkan. Sebuah garaj bangkai kenderaan yang kemalangan terletak di Soi Sai Hut dikatakan berhantu. Apabila lewat malam, pemandu yang menggunakan jalan raya berhampiran kononnya diganggu hantu yang datang dari garaj ini. Seorang pemuda menyahut cabaran menunggu kehadiran makhluk halus itu. Dia ditinggalkan berseorangan di dalam bangkai sebuah bas yang terbakar dalam kemalangan. Kesemua 13 penumpangnya terdiri daripada kanak-kanak sekolah terkorban. Berbekalkan sebiji lampu suluh, dia menunggu selama 20 minit sebelum dikejutkan dengan bunyi ini.เนี่ยมันไม่มีต้นไม้เห็นป่ะเห็นป่ะมันไม่มีต้นไม้นะแต่ที่มีเสียงตุ้มข้างบนที่Walau apapun, kami kagum dengan Chongpra. Dia tetap berada di posisinya sepanjang tempoh 20 minit walaupun setelah diganggu bunyi jatuh misteri. มันมีต้นไม้มันไม่น่ามีไข่ป่า Hantu dan jembalang bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan masyarakat Thai. Keyakinan terhadap kewujudannya telah tertanam sejak sebelum zaman Nang Nak lagi. Ia adalah sesuatu yang dipercayai dan takut untuk ditemui. Siapa yang berani?